rekod member 4 sudah kita lihat sekarang ini. Baik. Item kedua-dua pasukan selepas match yang berlangsung selama 47 minit. Terus saya serahkan kepada Cloud untuk jelaskan. Kalau nak kata daripada segi item, berapa banyak immortality dah keluar masuk, saya pun dah tak tahu dah. Yang tu kalau ada stat untuk tu memang terbaik untuk kita tengok. Saya rasa tak pernah ada yang lagi banyak daripada tu. Selain daripada tu juga ini dah kata yang tak ada immortality tu kira dah item ujung-ujung. Yang immortality dah kena bakar dan tukar masuk dia punya item. Sama ada Blade Mail ke, sama ada Guardian's Helmet ke, tak kisah, apa-apa je lah. Yes, memang tak. Memang kita nak cakap pasal item pun adalah sedikit perbezaan daripada segi itemization, terutama sekali dengan perbezaan immortality. Saya dah kata tadi dengan perbezaan immortality yang membezakan bagaimana mereka cuba untuk mendapatkan kemenangan. Mungkin pada saat-saat akhir di mana Nakano Resin apabila immortality telah pun dihancurkan, tapi item tank dia mungkin tidak begitu keras nak dibandingkan damage yang dikeluarkan daripada Mael. Dan dilihat dia damage dealt atau kedua-dua pasukan. Sememangnya Mael, saya ingatkan Mael damage paling besar, tapi tidak diberikan kepada Super Chanfort. Sebab dia ada Last Insanity, itu yang memberikan damage yang banyak. Tapi untuk Diary tu tak terlalu mengejutkan lah. Memang anytime mana Novaria, melainkan dia punya skill tak kena lah, tu tepi cerita. Tapi anytime Novaria mesti damage paling banyak. Tapi damage taken paling banyak tak boleh disangka lagi lah. Yang duduk paling depan, yang selalu menari dekat dalam lot, yang keluar masuk lot, yang kena serang, keluar balik, immortality tak tahu beli berapa banyak kali, Nakano Resin. Yes, Nakano Resin dengan 381,000 yang saya rasakan itu adalah damage taken yang paling besar yang pernah saya tengok. Maafkan saya kalau ada lagi besar, tapi saya rasa dalam sejarah MLB Malaysia itulah damage yang paling besar yang boleh diambil, yang pernah diambil oleh seorang player tank, iaitu Nakano Resin. Nak lagi ke Fuad? Ada lagi ke? Lepas ni kita 1 jam lah. Tolonglah jangan. Aku nak buka pukul 7.26. Tapi itulah dia, damage to tower tu memang tak boleh sangka. Dua-dua marksman yang dapat. Dan total heal, yang ni pun antara yang paling besar juga ni. Yes, total heal yang terbesar sekarang ini yang diberikan kepada Ran QT, yang memang sering kali kalau tengok damage yang dikeluar daripada Nakano Resin pun, tengok Ran QT dia macam kena geletik dengan bulu pelepah. Bulu pelepah? Yes, bulu pelepah. Itulah taraf damage yang dikeluarkan oleh pasukan Homeboys terhadap Ran QT. Dan inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, key player dalam match kedua game pertama, Rich Guy, diberikan kepada Mael. Gol pemain sebanyak 754. The carry daripada Diary, memangnya damage yang besar dengan menggunakan Astral Meteor yang memang sangat-sangat menajamkan on point ketika dalam team fight. Sandbag, macam saya katakan lah, saya tak jumpa lagi sandbag yang mempunyai damage taken terbesar buat ketika ini melainkan Nakano Resin yang telah menciptakan sejak sebanyak 381,000. Dan best wingman memang tak dinafikan, dia jatuh kepada Aish yang menggunakan hak guard on point kepada hero yang memerlukan. Dan dia terlibat dalam daripada 16 kill mereka dapat, dia terlibat 14. Yes, dan inilah dia waktu yang dinanti-nantikan. MVP bersembahkan oleh Liv ini diberikan kepada Mael. Sebenarnya MVP yang kita cari-carikan, di mana beliau berjaya menghabiskan game dengan blazing duet menjatuhkan Homeboy Syndicate seorang demi seorang. KDA 846, kill participation 88%, DPM 2350, DTM 2503 dan juga gol per minute 754. Sampai Mael sendiri, dia buang kasut dia beli immortality. Sampai level macam tu dah. Claude buang kasut beli immortality. Dah tahulah kan betapa dahsyatnya game ni dah. Dan selain itu juga, dialah satu-satunya orang yang cuba membuat speed push, tapi kena cancel balik lah. Tapi itu tepi cerita. Yang paling penting, usaha tu ada. Seperti usaha anda untuk terus bersama dengan kami untuk menonton detik-detik terbaik daripada pusingan tadi yang dibawakan oleh Hot League. Yes, dan inilah highlight antara kedua pasukan yang pada biasa saya cakap antara kedua pasukan. Pertarungan di antara dua marksman ini yang pada awalnya Shin
mendapatkan triple kill, malah dia mula mendominasi pada fasa minit yang ke-10 dengan rotasi yang sangat-sangat kebas dari pasukan Homeboys sedikit. Tapi semua itu berlaku perbezaan apabila lot yang pertama akhirnya berjaya dikecapi oleh pasukan Barracuda Beta, terus mematahkan serangan daripada pasukan Homeboys Syndicate. Dan dekat ujung-ujung, okey, ni 28 minit belum ujung lagi. Kita tadi berapa? 30 lebih 37. 47. Okey. Tapi punyalah lama mereka menari dekat tempat lot tu dan jadi betul-betul fight yang last. Dapat 2 orang waktu tu dekat lot fight, tinggalkan rank QT. 1 orang untuk carry memang terlalu berat. Ya, dan ini adalah post match item dari kedua-dua pasukan. Kalau kita lihat memang jauh sangat perbezaannya daripada segi item saja. Terutama sekali kalau kita lihat untuk pasukan Barracuda Beta, Aish dia hanya mampu menyiapkan Athena Shield dan juga Dominant Ice saja untuk menadah damage yang hampir 3 orang daripada pasukan Homeboys sedikit yang dah siap ke semua item yang diperlukan. Senang kata 3 orang pasukan Homeboys sedikit dah capai end game pada minit ke-17 untuk Aish menadah damage mereka. Bukanlah satu perkara yang mudah. Jadi sebab situ saja bagaimana pasukan Barracuda Beta tiada lagi frontline di saat mereka memerlukan. Maknanya Aish masuk, implosion, and then dia terpaksa jadi sandbag. Ya, sebab tu dia ada kematian yang paling banyak sekali. Tetapi yang mengeluarkan damage yang banyak, yang terbanyak antara mereka semua adalah Shin. Sebab satulah, sebab dia punya sebab skill-skill dia juga adalah agak AOE juga. Yeah, betul. Jadi bila satu pertarungan tu berlaku bersama-sama dan dia hanya perlu lompat-lompat keluarkan balik semua skill dia termasuk dengan zaman force dan sebagainya, dia boleh kumpul damage daripada situ. Sebab tu dia dapatkan damage yang terbanyak dan itu juga membantu terutamanya dalam team fight apabila Nakano Razin mula dulu sambung juga dengan super Chanford dengan final slash dia. Dia memang diperlukan untuk keluarkan damage berkumpulan pada waktu tu. Ya, dan saya rasa semua itu berlaku disebabkan oleh adanya Menzal yang menggunakan hard guard kepada orang-orang yang terpenting, dan inilah damage taken. Yap, memang tak signifikan lagi. Nakano Razin seringkali menadah damage bersama juga dengan Super Champion. Tapi apa yang saya katakan tu tadi, memang Aish memang asyik kena sandbag untuk pasukan Barracuda Beta. Dia memang tak boleh nak buat apa-apa langsung, hanya sekadar masuk, kenakan crowd control, implosion, dan di situ saja. Sampai situ tak ada lagi ruang untuk membolehkan Mael masuk bersama juga dengan Requity, sebab waktu tu Aish dah pun tak ada. Dan kenapa damage taken dia hampir sama dengan Reza, sedangkan dia punya kematian dia lebih banyak adalah disebabkan oleh dia tidak mampu untuk menadah banyak damage. Jadi dengan itulah item pun tak sempat nak siap macam brute force, breastplate contohnya, ataupun nak beli toilet armor ke ataupun blade armor ke, langsung tak ada. Sebab tu sangat susah lah untuk Aish main game ni. Ya, dan sepatutnya dia boleh teruskan dengan menyiapkan item magic yang lagi banyak. Sebab saya rasa penggunaan Dominant Ice kepada Aish sedikit tanda tanya. Sebab hampir ke semua pasukan Homeboys sedikit adalah hero magic, bukan hero yang bergantung kepada attack speed. Mana ada hero yang bergantung kepada speed, malah Arlok pun bergantung kepada skill saja. Jadi Dominant Ice sepatutnya boleh ditukar kepada item tank yang lagi berpotensi besar. Mungkin macam kita bincangkan tadi, mungkin Radiant Armor, ya betul, Athena Shield kan, ataupun Curse Helmet. Ya betul. Dan buat Guardian Helmet pun tak ada masalah sebab dia dah ada Magic Shield dan juga nyawa yang lagi besar untuk berarti tersebut. Dan inilah dia total heal untuk kedua pasukan. Dia memang tak disangkakan lagi, memang patut diberikan pujian kepada Menzal sebagai seorang support Angela yang memang bolehkan harga dan juga heal. Sering kali saya lihat bagaimana dia menyelamatkan Shin dan juga Jenny QT apabila Run QT cuba mendapatkan ahli pasukan mereka. Ya, tak heran lah kalau Menzal pengeluar heal yang terbanyak. Kalau dia bukan tu, tu satu masalah tu. Masih dia tak buat kerja lah tu. Masih dia tak gunakan harga dia dengan betul lah tu. Tetapi kita punya key player. Okay, untuk pusingan kali ni belum. Wow, ni ada. Saya ingatkan semua orang yang sama. Okay, lain sikit. Tak. Jin 2, Nakano Razin 2. Yes, ini satu Homeboys menunjukkan
antara mereka pada game yang kedua, memang satu orang mendapatkan 2 title, iaitu Rich Guy The Carry kepada Shin dan juga Sandbag berserta juga dengan Best Wingman kepada Nakano Rezi yang dua-duanya daripada pasukan Homeboy Syndicate. Ya, tapi apa boleh kata lagi lah kan, sebab pusingan ni Homeboy Syndicate mereka mendominasi. Yang ada kacau sikit tu Fanny je, sikit je. Tapi selain daripada tu, 4 yang lain mereka berjaya tu shutdown, termasuk dengan Mael. Tapi kita lihat siapakah MVP kita untuk pusingan kali ni. Bagi saya, ramai-ramai daripada Homeboy Syndicate pun boleh jadi. Jadi Shikin perluan damage terbanyak. Shin dengan penggunaan Haris. Kalau tak silap saya, semalam pun ada juga Haris yang bisa mendapatkan MVP. Tapi ini adalah hadiah kedua Shin dengan menggunakan Haris KDA 624, kill participation 48%. Walaupun tak banyak, tetapi damage yang dikeluarkan daripada beliau memang cukup untuk menjatuhkan ahli pasukan Barracuda Beta di sangat-sangat genting dengan DPI 3,900, DTM 4,258 dan juga goal per minute 719. Ya, dengan Divine Glaive, Feather Heaven, Stallion Sight dah pun disiapkan sebenarnya boleh mengeluarkan damage yang banyak. Dan itu pun belum lagi lengkap sepenuhnya item dia. Sebab ya, mungkin game ni tak cukup lama macam tadi. Kalau tunggu lagi lama, tatai kasut pun dijual. Dia tambahlah lagi item-item yang lain macam Winter Truncheon ke apa ke saja untuk nak bagi damage yang lagi banyak. Ya, betul tu. Dan paling penting sekali yang mana dia memilihkan Purify sebagai penggunaan skill dia untuk menyelamatkan diri andai kata dia kena sisi terhadap pasukan Barracuda Beta. Sebab kita tahu crowd control yang dikeluarkan oleh pasukan Barracuda Beta memang besar, terutama sekali dengan pemilihan Aish. Waktu ini adalah team fight yang dicari oleh pasukan Barracuda Beta. Dengan adanya Aish membuka Implosion, masuknya Reza dengan Last Insanity, Rank QT meleburkan dari pasukan Homeboy sedikit. Tapi itu hanya berlaku sekali sahaja. Sekali saja saya dapat lihat benda tu berlaku dalam game seperti tadi. Dan Homeboys terus adaptasi daripada apa yang berlaku, terus membatalkan peluang itu daripada pasukan Barracuda Beta. Rakitic percubaan yang sangat baiklah. Beberapa kali di dalam highlight ni kita nampak yang dia cuba untuk pergi ke belakang, dapatkan Jenny QT, dapat. Tapi lepas tu yang 4 lagi dia dah tak boleh nak buat apa dah. Sebab lagipun purple buff dia pun dicuri pada ketika tu, disebabkan oleh kemasukan Barracuda Beta ke dalam jungle, disebabkan oleh kemasukan Homeboy Syndicate ke dalam jungle Barracuda Beta. Jadi dah tak ada purple buff, dia paling-paling pun boleh dapat 1 kill je daripada ramai-ramai tu. Yap, dan inilah dia keputusan terkini untuk Affiliate Conference. Saya rasa tak ada perubahan untuk Challenger Conference pada waktu ini, kerana untuk pasukan Barracuda Beta dan juga Homeboy Syndicate dua-duanya berada di bahagian Affiliate Conference. Homeboys masih lagi kekal sebagai nombor 1 di dalam ranking grouping. JP9ers jatuh pada saat tangga yang kedua. Barracuda Beta, ini adalah game pertama beliau sepanjang pada season ini, jadi dia berjaya menempatkan diri pada tangga yang ketiga, berkongsi mata dengan MV Dream Esport yang juga mendapatkan mata seri pada match yang pertama. Ya, dan untuk yang lain-lain kita akan menonton nanti, termasuk dengan Teamhack Rookies, termasuk dengan Todak Legion dan juga RSG Synergy yang kita akan sama-sama pertontonkan selepas waktu rehat. Tapi untuk pasukan daripada CC pula, mereka juga akan membuat persembahan nanti, pasukan daripada Challenge Conference. Tapi sebelum tu, buat masa sekarang, tempat pertama adalah Team KYG dan juga Axis Eldians dengan mata yang sama sebanyak 2. DX Origins 1 sama dengan Penang Academy, di mana mereka baru saja bermain pada awal rancangan pada hari ini. Kelantan dan juga MSLX UCAM Aero sama juga, tetapi MSLX UCAM Aero akan bertanding untuk memecahkan kekosongan itu. Ya, dan itu akan berlaku pada hari ini, mungkin pada game yang terakhir kalau tidak silap saya. Jadi semua ahli pasukan ini cuba untuk mendapatkan mata teratas